Assalamualaikum, apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya. Pada video kali ini saya akan ceritakan satu kisah seram yang dialami oleh 6 orang pelajar yang pada semester akhir mereka ni tinggal di sebuah rumah sewa, rumah kedai. Let's go. Kisah seram ni dialami oleh 6 orang pelajar, iaitu Kimi, Daud, Nazri, Zaim, Kamal dan juga Yazid. Diorang berenam ni adalah kawan kelas daripada awal semester sampailah tahun akhir. Pada tahun akhir pengajian, mereka ni buat keputusan nak sewa rumah sebab diorang nak enjoy sikit. Mereka pun carilah, tanya-tanya orang kat mana ada rumah sewa yang murah. Lepas tu jumpalah dekat diorang ni satu rumah, rumah kedai. Rumah tu jenis rumah kedai 2 tingkat. Sewa memang murah lah. Rumah tu ada 3 bilik, 2 bilik dekat tingkat atas, 1 bilik dekat tingkat bawah. Bila dah kontak dia punya tuan rumah tu dah setuju bayaran semua, diorang pun pindahlah masuk ke dalam rumah. Mula-mula pindah masuk pun diorang dah rasa lain macam dah. Dia tengok kawasan persekitaran dekat situ. Rumah tu kan rumah kedai, jadi lot-lot kedai lah yang sebaris dengan dia tu. Kawasan tu memang nampak macam terpencil sikit dan tak ramai orang. Kalau ada pun pekerja asing yang ada dekat situ. Mula-mula masuk rumah tu dia orang dah rasa pelik, dah rasa tak sedap. Masuk tu rasa berbahang aja, rasa panas saja. Lepas tu rumah tu dia rasa macam berpenghuni, macam ada orang kat rumah tu. Tapi dalam keadaan macam tu pun dia orang ni bercampur dengan excited, bercampur dengan happy sebab dah berjaya dapat rumah sewa dan duduk sama-sama 6 orang. Bila duduk kat rumah sewa kat luar ni, maknanya bukan di hostel pelajar, senanglah. Guard pengawal keselamatan pun tak ada. Nak keluar pukul berapa pun keluarlah, nak balik pukul berapa pun baliklah, senang. Tuan rumah tu cuma ambil RM30 sekepala. Maknanya 6 orang 180 je lah semua sekali sebulan. Bila dia orang ni tanya, kenapa ambil murah bang? Dia tanya tuan rumah tu lah, kenapa ambil murah sangat cik? Tuan rumah tu bagi tahu harga student. Itulah dia punya sebab. Jadi rumah kedai tu sebelah-sebelah dia semua lot kedai lah, tapi nampak macam banyak yang kosong, macam dah tak digunakan, tak beroperasi. Kalau ada pun nampak macam digunakan untuk store macam tu je. Kalau ada pun untuk sewa warga asing, macam tu warga Bangladesh, warga Indonesia, ada tinggal kat kawasan tu, tapi tak ramai lah. Mula-mula dia orang masuk pun, geng-geng pekerja asing ni pun duk usah tengok lain macam je. Bila dah masuk bilik tu, bila dah masuk rumah tu, mereka ni berenam ni pilih lah nak duduk bilik mana. Daud ni, Kimi duduk dengan Daud dekat tingkat atas. Dekat tingkat atas ada 2 bilik. Kimi dengan Daud 1 bilik dekat atas. Lepas tu Nazri dengan Zaim 1 bilik dekat atas. Kamal dengan Yazid pilih untuk duduk dekat bawah sebab malas nak naik tangga. Malam pertama dia orang tidur kat sana, tak ada gangguan apa-apa. Mungkin sebab dia orang letih. Kalau ada gangguan pun mungkin tak sedar sebab tidur mati semua. Malam kedua mula gangguan yang teruk. Di bilik Kimi dan Daud malam tu, Kimi tidur dengan Daud lah. Pintu terkunci dari dalam, memang dia orang kunci dari dalam. Tengah Kimi sedap tidur, tiba-tiba kaki dia kena tarik. Bukan perlahan-perlahan, memang tarik kuat punya sampai dia terjatuh dari katil. Kimi bangun dalam keadaan marah lah. Dia ingat Daud yang tarik dia, sebab dalam bilik tu Daud je yang ada. Pintu pun terkunci kan, dia ingat Daud lah. Dia pun menggelupu bangun. Dia tengok Daud tengah sedap tidur, siap berdengkur lagi. Kimi bangun. Kimi tak puas hati lah. Dia bangun, dia keluar bilik. Dia tengok bilik sebelah, bilik Nazri dengan Zaim. Dia tengok bilik Nazri dengan Zaim, memang tak ada orang, bilik tu kosong. Dia masih lagi rasa marah tu. Manalah tahu kawan-kawan dia prank ke apa. Masa dia dekat luar tingkat atas tu, di luar bilik tingkat atas, dia terdengar bunyi bising, bunyi riuh rendah lah kat bawah. Kimi pun turun tangga, pergi menjenguk kat bawah lah. Dia tengok semua kawan dia ada kat bawah, tengah tengok TV, siap bergelak ketawa semua. Bila dia tengok semua kawan dia ada kat bawah, lagilah Kimi pelik.
Kalau betul lah dia orang ni buat, macam mana dia orang keluar bilik tak bunyi apa langsung, tak ada bunyi berlari apa langsung. Lagipun masa dia buka pintu tadi, pintu dia masih lagi terkunci dari dalam. Lepas tu tak apalah, mungkinlah dia Kimi ni mengigau ke terjatuh dari katil. Jadi Kimi ni pun nak naik lah balik kat bilik dia. Bila dia nak naik dekat bilik dia, dia baru terperasan semua kawan dia ada kat situ, dekat depan TV tu tengok TV. Daud pun ada sekali dekat ruang tamu tu. Tapi tadi Kimi nampak Daud ada dalam bilik, siap berdengkur lagi tidur. Jadi Kimi ni pun dah rasa lain macam. Sudah. Dia pun pergilah balik kat bilik dia. Dia tengok tak ada. Daud yang dia nampak tadi tak ada. Tak ada orang pun kat atas. Bilik dia kosong, bilik sebelah dia pun kosong. Bilik Nazri dengan Zaim kosong juga. Bila dah tengok macam tu, Kimi ni pun berlarilah turun tangga. Bila dia turun tangga sekali lagi dia terkejut. Tingkat bawah gelap, tak ada orang tengok TV pun. Pintu terbuka, pintu depan terbuka. Tadi ramai orang ketawa semua tengok TV, tapi tiba-tiba dia tengok kosong. Dia tengok pintu depan terbuka luas macam tu, dia pun terus keluar. Dia keluar tengok kawan dia 5 orang semua dekat luar. Masa tu dah pukul 3 pagi lebih kurang, 2 lebih 3 pagi macam tu lah. Semua dekat luar. Bila Kimi keluar, dia tanyalah kawan-kawan dia tu 5 orang, korang buat apa kat luar ni? Semua dekat luar. Lepas tu kawan-kawan dia bagi tahulah, seorang-seorang cerita kena tarik macam dia juga. Tapi lagi teruk sebab dia orang ni nampak ada lembaga hitam melekat dekat siling. Lepas jatuh kena tarik tu, dia orang celik aja mata terus nampak benda tu ada kat siling. Dia berdiri kat siling, macam mana tak tahu, terbalik. Kaki dia melekat kat siling. Nak cakap pencuri mana pula jadi melekat kaki kat siling macam tu, Spiderman ke apa. Benda yang samalah jadi semua orang. Termasuklah Daud, roommate Kimi. Daud cerita mula-mula dia jatuh tu, dia dah kejut dah Kimi, tapi Kimi tak bangun. Jadi dia tinggal je lah Kimi. Bila Kimi dengar macam tu, Kimi ni makin pelik lah. Bukan korang duduk tengok TV ke tadi kat bawah semua orang? Korang siap bergelak ketawa lagi tengok TV. Lepas tu kawan-kawan dia bagi tahu lah, mana ada kita orang tengok TV, semua terus keluar tadi. Masa tu dia orang dah tak tahu nak buat apa. Nak masuk balik dalam rumah tu memang tak lah. Memang dah takut lah. Dengan pakai boxernya, pakai kain plekatnya, baju memang tak pakai lah. Nak tidur malam. Dia orang berfikir nak lepak kat kedai mamak. Kedai mamak tu 24 jam lah. Kalau malam memang tak tutup lah sampai pagi. Dia orang fikir nak pergi ke kedai tu, kedai mamak tu. Tapi dah tengok semua pakai macam tu, takkan nak pergi, tak pakai baju semua, pakai boxer, kain plekat. Nanti terkejut pula orang kat kedai tu. Dia orang pakat kita pergi dekat bilik Kamal dengan Yazid. Sebab bilik Kamal dengan Yazid ni dekat tingkat bawah. Dia orang pakat nak pinjam baju Kamal dengan Yazid ni lah. Nak pinjam pakaian Kamal dengan Yazid. Kunci-kunci motor semua ada dekat meja depan. Dia orang pun pakat berlari masuk balik, terus pergi kat bilik Kamal dengan Yazid. Pakai capai je lah, baju apa yang ada, seluar apa yang ada, pakai sauk je. Lepas tu nak keluar balik, ambil kunci dekat atas meja. Tapi masa dia orang nak ambil kunci atas meja tu, dah nak keluar tu, dia orang dengar bunyi pinggang pecah, macam kena baling ke dinding. Lepas tu dia orang tengok lah, dia orang tengok dekat dapur, dekat bahagian dapur tu. Dia orang nampak ada seorang perempuan ni tinggi sampai ke siling tinggi dia. Perempuan tu mata dia putih. Perempuan tu senyum dekat dia orang. Dekat sebelah perempuan tu ada seekor anjing hitam. Nampak aja benda tu, makin laju dia orang ni keluar, start motor terus pergi. Bila dia orang sampai kat kedai mamak tu, baru dia orang terperasan Kamal tak ada. Yang lain semua ada 5 orang, Kamal seorang je tak sampai lagi. Dia orang ni dah risaulah, Kamal ni ke mana, tak sampai-sampai ni. Tak lama lepas tu Kamal pun sampai. Tapi Kamal nampak pelik. Dia jalan dia macam pegang tangan. Macam dalam kesakitan macam tu lah dia sampai. Jadi bila Kamal dah sampai, dia orang pun duduklah dekat meja, order air. Dia orang tanyalah Kamal, "Kau kenapa pegang tangan kanan tu?" Kamal pun ceritalah apa yang jadi kat dia. Masa kelang kabut nak keluar rumah tu, Kamal yang terakhir keluar, ambil kunci nak keluar rumah. Dah keluar rumah, nak sampai dekat motor tu, Kamal ni terjatuh, tergolek. Lepas tu dia rasa tangan dia tu macam kena gigit, tangan kanan dia macam kena gigit dengan something. Tapi dia tengok tangan dia tak berdarah pun. Semua dengar takut lah, sampai tahap gigit ni dah bahaya ni. Dia orang fikir. Dia orang pun duduklah dekat kedai mamak tu sampai pagi. Bila hari dah cerah, barulah dia orang ni berani pergi balik ke rumah tu.
masuk terus kemas baju, kemas pakaian, barang-barang semua dan turun ke bawah. Dia orang pun call lah tuan rumah. Tuan rumah pun datang. Tuan rumah datang macam tak pelik, macam dah agak dah benda ni. Tengok pada gaya dia lah. Jadi bila sampai, bila tuan rumah tu sampai, dia orang ceritalah dekat tuan rumah tu apa yang jadi. Tuan rumah hanya sekadar mengangguk je. Tuan rumah pula minta maaf dekat dia orang. Minta maaf lah. Lepas tu tuan rumah ni ceritalah asal tempat tu, apa yang jadi sebelum tu, apa yang jadi sebelum dia orang duduk kat situ. Sebenarnya rumah kedai yang dia orang duduk tu kedai makan. Macam tu juga dengan lot-lot kedai yang bersebelahan dengan rumah tu. Semuanya macam tempat perniagaan lah dulu. Dulu tempat tu tak macam tu. Banyak kedai runcit, kedai makan semua kat situ. Jadi bila banyak kedai makan ni, adalah persaingan. Lepas tu adalah yang jenis sihir mensihir ni. Orang tu sihir orang ni, kedai tu sihir kedai ni, macam tu. Semua tak nak kalah. Jadi lama-lama tempat tu jadi makin berhantu. Lama kelamaan tempat tu jadi lengang. Sekali bukan setakat kedai je tutup, pelanggan semua pun tak berani datang dah. Pelanggan pun tak berani nak datang dekat kedai-kedai yang last yang masih buka tu. Jadi memang tak boleh nak teruskan perniagaan dekat kawasan tu. Tuan rumah tu cakap dia dah bersihkan rumah tu, dia dah panggil ustaz semua. Memang dia dah usahakan untuk buang benda-benda tak elok lah daripada rumah tu. Bila dah okey, jadi tuan rumah tu sewakan lah dekat dia orang ni berenam ni. Jadi tuan rumah tu tak sangka lah kejadian macam tu akan jadi lagi. Tuan rumah pun pulangkan balik duit deposit dia orang. Dia orang berenam ni pun kembalilah dekat hostel pelajar. Tak jadilah plan dia orang nak duduk kat luar. Keadaan dia orang dah kembali normal, tak ada apa dah. Kecuali Kamal. Tangan dia masih lagi tak okey. Tangan dia makin bengkak. Tangan dia dah jadi bengkak. Tangan kanan dia. Dia nak genggam pun macam sakit. Boleh genggam tapi sakit lah. Nak menulis susah, nak bawa mutu susah, nak makan. Dah bawa cek kat doktor pun tak tahu apa pasal jadi macam tu. Doktor cuma bagi ubat tahan sakit dengan ubat bengkak macam tu je. Kawan-kawan dia ni pun tanyalah Kamal, kau masa duduk kat rumah tu ada buat apa-apa ke? Lepas tu barulah Kamal ni cerita. Sebenarnya masa hari pertama dia orang sampai tu, Kamal ni adalah berjalan dekat kawasan tu. Dekat depan, dekat belakang. Dia jalan kat belakang tu banyak semak samun lah. Ada tong sampah besar. Dengan sampahnya dekat tepi tu berlombok. Lepas tu dia nampak ada seekor anjing ni, anjing hitam yang kurus, tengah menggeledah sampah tu cari makan. Lepas tu Kamal ni tak pasal-pasal lah, ambil batu pergi baling dekat anjing tu. Kena badan anjing tu. Anjing tu pun lari lah masuk dalam semak dalam keadaan sakit. Jadi mungkin perkara tu ada kena-mengena dengan tangan dia yang rasa macam kena gigit tu. Setakat itu saja video saya pada kali ini. Saya harap anda semua terhibur. Jika anda suka video saya, jangan lupa like, share, subscribe dan jangan lupa tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video saya yang seterusnya. Janganlah kita takut kepada makhluk, tetapi takutlah kepada pencipta sekalian makhluk. Jumpa lagi.